أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia pada hari ini, Ramadan yang ke-19. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Suara tak apa-apa ni Ustaz ni. Okey, masya-Allah. Dengannya semalam Ustaz di Johor ya. Ya Ustaz, alhamdulillah. Masya-Allah dah sampai ke sini ya. Kita berdua. Apa khabar ya? Alhamdulillah. Bertemu dengan sahabat-sahabat Al-Quran. Ya. Rata-ratanya rasa sangat gembira dapat bersama dengan Al-Quran sepanjang My Quran Time Ustaz. Dan kita sebenarnya semalam itu nak memberitahu ada lagi yang kata oh saya tak tahu Quran Time dan belum lagi adik Lutfi kita. Dia kata dia tak kenal saya. Dia lain-lain sikit wajah Ustaz Fazrul juga. Dalam TV lain ya. Okey. Pasal pakai ni, pakai face shield. Okey, masya-Allah. Jadi apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesempatan untuk meneruskan juz yang ke-23 kita pada hari ini. Ada 4 surah yang kita akan lihat secara ringkas, surah Yasin, surah Saffat, kemudian surah Sad dan juga surah Az-Zumar. Ya, kalau tuan-tuan boleh type di bahagian komen di Facebook itu dan kongsikan ya di online, beritahu pada kawan-kawan. Kita menunggu mereka untuk menonton dan kalau mereka terlambat pun dengan tuan-tuan share ini kita boleh lagi tonton berkali-kali di Facebook. Dan bagi tuan-tuan yang di depan kaca TV, saya mengucapkan terima kasih kepada semua tetap istiqamah setia bersama My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Jadi Ustaz, kita hari ini kita nak mulakan dengan doa ringkas kita seperti biasa Ustaz ya. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kami untuk saya, untuk aku ini sendiri, dan juga subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung ya kepada 4 surah ya, surah 36 surah Yasin, surah Saffat, surah Sad dan juga surah Zumar dalam juz yang ke-23. Kita berada pada 19 Ramadan Ustaz ya. Malam ini sudah masuk kepada 10 hari terakhir lah. Malam yang ke-20 bermakna bermulalah pecutan akhir kita, bukan akhir. Makin dorok tapi makin gagah, makin bersemangat. Dan saya sangat gembira dengan semangat yang ditunjulkan oleh sahabat-sahabat kita malam tadi Ustaz. Betul.
kita singgah bertarawih dan bertadabbur di surau Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman. Surau Ar-Rahman di Pasir Gudang. Dan menariknya ada salah seorang jemaahnya yang menaja Ustaz ya, Sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan kita bincang masa solat itu tentang ayat-ayat infak, Betul. ayat-ayat sedekah. Dia dah praktik Ustaz. Lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Abang Sa'ari kita. Apa namanya satu? Samsi FC. Samsi FC di Pasir Gudang. Allahu Akbar. Ya. Apa tu Ustaz Samsi FC tu? Itu tempat makan. Oh, tempat yang dia masak tu dan dia bagi ke Masjid surau Ar-Rahman itu taja sebulan Ustaz ya. Sebulan ya, sebagai satu galakan juga kepada tuan-tuan. Mungkin ada juga yang menaja tak satu bulan, satu hari kan. Kalau tak dapat banyak sikit kepada jiran kita, kepada kawan-kawan kita, kerana ini semangat Ramadan yang kita ingin angkat pada bulan ini. Tambah akhir ni Ustaz. Oh ya. Man fattara sha'iman, siapa yang beri makan orang buka puasa itu ya. Dia dapat jadi pahala. Sama-samalah kita berebut insya-Allah. Betul, insya-Allah. Jadi bila cakap tentang mengambil tugas kita masing-masing ini sebagaimana Ustaz baca pada halaman 442 tuan-tuan pada ayat 40 itu la syamsu yanbaghi laha ya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang ya. Wa kullun fi falakin yasbahun, pada semua itu mereka beredar pada garis orbit masing-masing. Yasbahun ini macam berenang Ustaz ya. Maksudnya sukar perkara tersebut. Macam kita berenang penat sebenarnya kalau berenang tu 20 meter 20 saat dia okey ya, tapi kalau sepanjang masa ya dan luas pula itu, yasbahun ini adalah satu urusan yang sukar tetapi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya bila kita penat dalam hidup kita ini, banyak kerja ya, stres, maka kita kena banyakkan mengucapkan subhanallah, dan itulah yang kita baca pada waktu rukuk dan juga waktu sujud ya. Jadi pada ayat ini Allah menceritakan yang matahari tidak mengejar bulan ya, maksudnya ialah matahari buat kerja matahari, bulan kejam ataupun buat kerja bulan. Pelajarannya kalau katakan kita bercakap tentang hidayah, Nabi yang membawakan cahaya, kita ini seperti bulan Ustaz ya. Maksudnya kita pantulkan apa yang Nabi dah bawakan cahaya itu, tetapi Nabi ada tugasnya, kita ada tugasnya. Dalam komuniti kita, dalam keluarga, ayah ada tugasnya, ibu ada tugasnya, saling buat kerja masing-masing. Tak payah nak berentap. Ada orang yang kata kalau boleh saya jadi lelaki kan. Yang lelaki kata kalau boleh best juga jadi perempuan kan. Masing-masing jadilah diri masing-masing. Betul. Kerana apa? Kerana dua-duanya melalui apa yang dinamakan yasbahun. Itu pelajaran yang kita boleh tengok bila kita melihat kepada matahari dan bulan. Dan surah Yasin ini adalah surah penghujahan. Kalau kita tengok daripada ayat 1 hingga 12 bercakap tentang daripada langit Quran, kemudian bila ayat 13 hingga ayat yang ke 31 lebih kurang ataupun 30 itu bercerita tentang sejarah belakang, dan bila ayat 31 ke bawah ini sampai 40 ini Allah suruh kita tengok ke depan, tengok kepada alam, tengok kepada apa fenomena yang ada untuk kita yakin bahawa Allah ini memang esa, memang perlu diperkasakan, perlu diajak ramai kepada Allah SWT. Ada orang dia baca Quran dah beriman. Ada orang dia tengok pengalaman, oh baru saya percaya kan. Ataupun ada orang yang bila melihat kepada ni, takkanlah Allah bagi macam-macam ini secara percuma, tak ada tujuan untuk kita hidup di dunia ini. Jadi itu surah Yasin yang biasa kita baca Ustaz ya. Ya Ustaz. Halaman 443 Allah bawakan lagi bukti tentang kapal ya. Kemudian pada ayat yang ke 48 hingga 54 pengingkaran orang kafir terhadap hari kebangkitan, dan juga ganjaran orang-orang yang muhsin pada ayat 55 hingga 58. Ya, salah satunya yang biasa kita baca Ustaz, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu bagi orang yang muhsin, orang yang berbuat baik dalam hidup ini, dia kadang-kadang kalau katakan pendakwah yang dinyatakan dalam kisah Habib An-Najjar ya, surah-surah inilah dia kena pulau ya, kena berdebus ya sampai dia syahid, tapi Allah kata dia akan dapat syurga, dan Allah menyatakan salam ya sebagai salah satu daripada ganjaran. Di dunia ini kita mungkin bercampur dengan orang yang buat dosa yang kita pun sendiri, tetapi di akhirat nanti ayat 59 wamtazul yauma ayyuhal mujrimun ya, kita akan diasingkan. Tak ada lagi dah nak stres dengan orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Syaratnya kita kena beriman lah. Ya, kita kena perjuangkan mengikut Rasul. Surah Yasin ini adalah surah untuk kita
kita apa Ustaznya? Ya. Pejuang. Ya, makin kita baca surah Yasin, makin kita nak sampaikan risalah. Tak mungkin orang baca surah Yasin dia duduk seorang-seorang, dia baca Quran, dia tak nak ingatkan pada keluarga, tak nak ingatkan pada masyarakat. Itu bukan impak surah Yasin sebenarnya. Yang kita tadabbur insya-Allah lebih lanjut, lebih dalam lagi sekitar setahun lagi Ustaz ya. Setahun lagi pasal ini juz yang ke-20 23. Tapi kita dapat gambaran awal. Ya. Baik, dan kalau katakan kita penat sangat ya dalam berdakwah ini, dalam mengajar anak di rumah, dari masyarakat, Allah bekalkan pada ayat 82 83. Sebenarnya Allah boleh saja nak buat kun fayakun. Tetapi itu ruang untuk kita mendapat pahala. Dan kalau kita penat, kita ucapkan apa? Subhanallazi biyadihil malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah. Kan? Maha suci Allah, saya je yang tak suci, yang ada masalah. Allah ni tak ada masalah. Jadi bila kita serahkan pada Allah, akhirnya kita akan kembali juga Ustaz ya. Jadi orang yang percaya, tak percaya, fine, kita akan pergi juga kepada Allah. Jadi kita buat kerja mengajak orang ini dengan cara yang terbaik. Surah ini disambung dengan surah As-Saffat ya, di mana kita nak baca Ustaz ayat 1 hingga 5. Surah yang biasanya dibaca pada waktu bulan Raya Haji. Raya Haji. Sebahagian daripada kisah-kisah Nabi Ibrahim menyembelih kepada anaknya. Tapi kita baca dulu ayat 1 hingga 5. 1 hingga 5 surah As-Saffat. Saffat. Baik, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Semalam kita rasa gembira Ustaz dengan ayah dan bonda kepada adik Lutfi kita yang begitu committed dan juga begitu bersemangat dengan Al-Quran, bagi semangat kepada adik Lutfi. Betul. Dapat baca dengan baik Ustaz. Kita soal pun dapat jawab bacaan tu. Dan sahabat kita sekarang ni yang sedang bersama pun, saya pun nak menyebut kat sini, Nurul Fitriah Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pada ibuku Hajjah Syamsiah, tak pernah putus asa mengajak saya untuk ikut MQT. Sekarang saya dah jadi fan MQT. Masya-Allah. Allahu Akbar. Nak buat special request boleh tak? Oh, ada request. Ni, tolong mention ibu saya. Dia tak pernah miss lagi menonton di TV setiap pukul 12. Dia dah bagi tahu semua anak-anak jangan call dia pukul 12. Sebab nak fokus pada MQT. Kepada bonda Puan Hajjah Syamsiah dan juga semua anak-anaknya, tanyalah kerana terus bersahabat dan bergabung dengan Al-Quran kalam Allah. Itu sebenarnya praktikal pada surah Yasin tu. Ya, Habib An-Najjar tu dia bukannya dia orang biasa-biasa. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a kan, pemuda daripada hujung kota, tak ada nama pun. Cuma ulama cari-cari, nama salah satunya Habib An-Najjar. Dia orang biasa tetapi Allah angkat jadi luar biasa. Pasal dia bukan banyak ilmu macam Rasul, tapi dia buat marketing. Dia buat promosi ya, dan kita doakan orang-orang yang tak nampak Ustaz ya, cameraman tak nampak pun, yang nampak kita berdua ataupun Ustaz Tirmizi, tapi di sebalik program ini ada orang yang tak nampak, tapi harapnya Allah angkat terus ya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya juga sahabat-sahabat kita Mufas. Masya-Allah. Moga Allah SWT terus turunkan keselamatan, kesembuhan, kesihatan kepada keluarga besar Mufas. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita baca ayat yang pertama hingga 5 saja. Betul. Halaman 446. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cuba Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah surah As-Saffat ayat 1 hingga 5 Ustaz ya. Yang bercerita tentang para malaikat ya, demi malaikat yang bersaf-saf
ya, demi rombongan yang mencegah dengan bersungguh-sungguh, demi rombongan yang membacakan peringatan, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar yang Maha Esa. Jadi Allah bersumpah dengan malaikat yang bersaf-saf ini kerana malaikat ini dia amat setia tuan-tuan ya. Dialah malaikat inilah yang menjadi tentera Allah untuk menguruskan Rabbus samawati wal ard. Allah adalah Rabb langit dan bumi, tetapi semua ini akan dijaga, akan di-assign ya, diberi kerja kepada para malaikat ini untuk menjaga rezeki, menjaga hujan, menjaga segala-galanya, termasuklah kepada kita yang dijaga oleh Allah SWT. Allah arahkan kepada para malaikat untuk menjaga kita. Maka dalam hal ini, dalam surah ini Allah bercakap tentang bagaimana pentingnya kita mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah As-Saffat ini bila kita nak dijaga oleh Allah, maksudnya kita kena ikut cakap Allah. Ya, kita mesti ikut cakap Allah dan Allah akan hantar para malaikat untuk membantu dalam kehidupan kita. Ya, jadi dalam halaman 44 dan 6 ini Allah bercerita tentang menghiasi langit dengan bintang, dan kemudian Allah cerita tentang penegasan tentang kehidupan akhirat dan tanggungjawab orang musyrik ya. Orang musyrik dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti kerana dah Allah bagi macam-macam di dunia ini tetapi masih mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah ini ada kisah Nabi Nuh pada ayat yang ke-75, muka surat yang ke-448. Kemudian ada kisah Nabi Ibrahim. Ini panjang Ustaz ya. Kisah Nabi Ibrahim ini satu, Nabi Ibrahim hancurkan berhala kerana itu tanda Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid. Dalam hidup kita ni kita kena hancurkan berhala dalam diri kita, dan kalau dalam masyarakat kita kena tegur jangan sampai berhala itu menjadi tempat ataupun menyebabkan orang makin zalim dalam kehidupan. Dan perkara yang kedua, dalam keadaan Nabi Ibrahim itu berdakwah, dia juga diuji Ustaz ya. Yes, Ustaz. Nabi Ibrahim ni memang ujian banyak ya. Tetapi ujian itulah yang menaikkan tahap martabat beliau, dan ujian dalam hidup kita juga tuan-tuanlah yang menaikkan martabat kita. Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Iaitu pada ayat yang ke-102 di mana Allah menyatakan tentang falamma balagha ma'ahu sa'ya. Iaitu apa? Nabi Ibrahim dah ada anak Ismail yang ditinggalkan. Yes. Jadi bila dah besar, ya, anak itu mencecah umur yang mampu bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu." Ya, maka fikirkanlah apa pendapatmu, ya, iaitu istilahnya madza tara. Mimpi suruh sembelih, ya. Kalau ikutkan Nabi Ibrahim ni dah yakin pada Allah, terus jelah sembelih kan. Ya, tetapi Nabi Ibrahim masih lagi bertanya pendapat. Ini satu ciri untuk ayah, ya, untuk ibu. Apabila kita nak buat sesuatu keputusan, mengambil pendapat anak ataupun dalam organisasi bos ambil pendapat orang bawah, jangan paksa saja terus, ya. Perkara itu adalah satu pelajaran daripada ayat 102. Kata Nabi Ismail, "Ya abatif alma tu'mar." Ayah, laksanakan, satajiduni insya-Allah, aku akan jadi orang yang sabar. Ini adalah respon daripada Nabi Ismail yang beriman. Bila beriman ini maksudnya Nabi Ibrahim beriman, Nabi Ismail beriman, tahu bahawa sebenarnya kalau itu adalah arahan Tuhan, Tuhan akan menghantarkan para malaikat yang akan menguruskan kehidupan. Dan memang selepas itu tak jadi pun sembelih, ya. Itu nak test saja keimanan, dan ditukarkan dengan katanya kibash, ya, kibash, dan Nabi Ibrahim selamat. Dan itulah yang menjadi sebagai satu amalan korban yang kita laksanakan pada raya haji, simbolik kepada kita ini sanggup berkorban kerana Allah untuk mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Saffat ini diteruskan dengan kisah Nabi Musa pada ayat 114, kisah Nabi Ilyas pada ayat 123, kisah Nabi Lut pada ayat 133, kisah Nabi Yunus pada ayat 139. Dan akhir sekali Allah menyatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita biasa baca kat mana ni Ustaz? Ini kalau doa lah. Doa kan, di doa. Jadi apa kita kaitan dengan yang biasa kita baca tu? Kerana bila Allah kata maha suci Allah lah yang paling hebat, ya. Keselamatan pada para rasul, jika kita ikut para rasul, kita juga akan dapat keselamatan. Dan kita puji pada Allah bila di dunia kita baca alhamdulillah, tapi yang paling hebat Ustaz ya, baca alhamdulillahirabbil alamin bila sampai di akhirat, malaikat pun baca. Betul. Pasal malaikat tengok memang adil betul Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan balasan yang setimpal kepada manusia. Jadi ini adalah surah yang kedua, surah As-Saffat, ringkas kita dapat tahu sedikit, dan kita pergi kepada surah Sad, surah yang ke-38
muka surat 453. Kita nak baca ayat 1 hingga 3 Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat kita di Facebook sekarang ini. Ada salah satunya Ustaz Cik atau Puan Pia Sufiah. Arwah ayah saya Muhammad Imran melihat ataupun menyaksikan My Quran Time sehingga tengah malam pun masih tengok lagi My Quran Time. Begitu kecintaan kepada kalam Allah, maka dia mohon agar Allah SWT terangi kubur ayahandanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT terangi kerana Al-Quran, insya-Allah. Juga ada seorang tadi puan yang kematian suami 17 April lalu, juga sahabat Al-Quran juga. Kita doakanlah mudah-mudahan dia telah pergi dengan barakat Al-Quran Ramadan ini, Allah Subhanahu taala lapangkan kubur, jadikan kubur satu taman daripada syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak masuk surah Sad, Ustaz ya? Ya, betul. Ayat yang pertama hingga yang ketiga. Jadi Sad, ada yang orang baca Sad je, Sa macam tu je. Cara baca dia kena ikut tulisan asal dia. Sad alif dal. Sad. Nanti kita baca. Jom kita cuba dengan bayati insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ini adalah awal daripada surah Sad. Secara ringkasnya Allah menyatakan bahawa syurga itu disiapkan, ya, nanti kita akan baca lagi. Syurga itu disiapkan bagi orang yang pernah buat silap, bagi orang yang pernah berdosa, dan macam mana caranya kita akan lihat selepas ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada juz yang ke-23 pada hari ini, di mana sebentar tadi Ustaz Tarmizi membacakan ayat berapa Ustaz? Ayat 29. Betul, ya, tuan-tuan yang berada di rumah, ya, muka surat 455 ayat 29. Ini adalah satu ayat yang muncul selepas kisah Nabi Daud yang cuba untuk membuat penilaian, menjadi qadi, ya, penilai pada waktu itu, tetapi ada tersilap,
ya tersilap dan Allah mengingatkan kembali untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, istilahnya dalam ayat yang ke-25 faghafarna lahu dzalik, ya, iaitu Allah mengampunkan. Wa inna lahu indana wa zulfa wa husna ma'ab. Ini adalah komentar kepada peristiwa Nabi Daud itu tadi. Dan kemudian kita melihat kepada ayat 29 ini, ya, sebelum pergi kepada kisah Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman, ya, Nabi Daud atau dan kemudian Nabi Sulaiman, iaitu apa kisahnya? Kisahnya kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah kitab yang diturunkannya sebagai anugerah, sebagai sumber keberkatan, ya. Quran yang kita ada ni tuan-tuan sekalian adalah sumber keberkatan. Tapi ada syarat. Yang pertama Ustaz, tadabbur. Ini yang kita buat dalam My Quran Time, kita baca, kita dapat pahala, ya, hasanah apabila kita bertadabbur dan juga tazakkur, mengambil pelajaran daripada mesej yang kita dapat pada setiap ayat. Inilah yang menjemput keberkatan. Kalau kita tidak tadabbur, tidak ambil peringatan, kita tak dapat barakah, kita dapat hasanah. Ada beza hasanah, barakah dan juga rahmah. Kalau kita dengar, ya, seseorang baca Quran, kita dengar, kita senyap, kita dapat rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita perlukan apa? Kalau boleh kita nak hasanah, barakah dan juga rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasanah kita buat, baca, dapat pahala. Tak buat tak dapat. Barakah ialah kebaikannya banyak, maksudnya pahalanya berganda-ganda, ya. Dan yang ketiganya rahmat, maksudnya banyak mana pun kita buat pahala, sebenarnya kita ini tak cukup beramal, kita perlukan kasih sayang daripada Allah, iaitu kita terus mendengar, ya, Al-Quran, terus mendengar pengajian-pengajian kelas-kelas agama untuk mengingatkan kita sebagai seorang hamba yang perlu baiki. Dan itu sebabnya pada ayat seterusnya kami telah berikan pada Nabi Daud, pada Nabi Sulaiman, ya, satu kurnia mauhibah, ya, dan Allah memujinya sebagai seorang hamba kerana innahu awwab, selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 31 ini ataupun ayat 32 diceritakan Nabi Sulaiman ini melihat kepada kuda, Ustaz, ya. Melihat pada kuda dan kagum pada kuda tersebut. Ya, kagum pada kuda, dan itu ditegur oleh Allah SWT. Dia lebih kurang macam zaman sekarang, Ustaz, bila tengok kereta ada lambang kuda tu. Masya-Allah. Macam ni cara Ustaz tengok kereta lambang kuda tu jalan dekat atas highway 220 km per jam. Ya, Masya-Allah, kan kita wow, gitu kan. Kalau waktu itu ingat Allah ke ingat kuda? Kan, ya. Kalau ingat kepada Allah, alhamdulillah lah, kan, ya. Tetapi kalau katakan waktu itu kita kata wow, contohnya, kita sebenarnya kena ingat bahawa kita kena kembalikan balik kehebatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menegur dan Nabi Sulaiman menyatakan pada ayat 35, Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, ampunkanku, berikan satu kerajaan yang tidak ada tandingan kepadaku selepas ini. Sesungguhnya Engkau yang Maha pemberi mauhibah, hadiah daripada-mu, ya Allah. Jadi Nabi Sulaiman minta ampun, minta satu kerajaan yang tidak ada tandingan. Ya, mungkin ada yang kata minta ampun, lepas tu minta biasa-biasa cukuplah, kan. Tetapi sebenarnya Nabi Sulaiman minta yang hebat. Kerana apa? Kerana salah satu daripada petanda orang yang meminta ampun pada Allah, dia nak buat projek hebat untuk ajak orang semua kepada Allah. Itu point dia. Iaitu kita dah buat banyak silap sebelum ini, jadi kita nak cover balik. Ya Allah, saya akan buat yang terbaik untuk mengajak seramai mungkin orang kepada Allah SWT. Moga-moga mereka juga mendoakan keampunan untuk saya. Kalau saya istighfar, Ustaznya, satu masa satu istighfar. Betul. Tapi kalau katakan sejuta orang dapat manfaat My Quran Time contohnya, harapnya lah, Ustaznya, adalah orang yang nak doakan kita berdua, Ustaz Tirmizi, kalau kita pergi nanti, ya, sebelum pergi pun, ya, itu adalah bagaimana mindset Nabi Sulaiman dan juga nabi-nabi yang disenaraikan dalam surah Sad ini. Orang yang pernah buat silap, ya, ataupun kalau kita buat dosa, ya, tetap boleh pergi ke syurga dengan syarat kita selalu mohon ampun dan buat projek besar untuk mengajak orang, dan akhirnya orang pun memohon keampunan untuk kita. Baik. Jadi itu adalah kisah Nabi Sulaiman. Ada kisah Nabi Ayub pada ayat 41, dan kemudian kisah Nabi Ibrahim pada ayat 45, dan kemudian hukuman bagi orang yang melampau batas, dan ada kisah Nabi Adam di hujung surah Sad, iaitu pada ayat yang ke-71. Pelajaran juga daripada kisah Nabi Adam ini,
iaitu kita kalau kita tengok ayat 71 Ustaz ya. Ya, Ustaz. Sampai ayat 85. 85 ini muka surat yang ke-458. Ya. Di sini Allah menyatakan antara orang yang tidak mampu digoda oleh Adam ialah orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa maksud orang ikhlas? Adakah tidak buat salah? Bukan. Orang yang selalu mungkin dia ada buat salah tapi dia tak sombong. Dia tak macam iblis. Dia buat salah tak sombong, tak nak mengaku. Tapi Nabi Adam buat salah, mengaku. Itulah orang yang ikhlas. Moga-moga kita jadi orang yang ikhlas tersebut. Baik, selesai kita sedikit daripada surah 38, kita nak pergi kepada surah akhir Ustaz. Ya, Ustaz. Surah Az-Zumar ayat 1 dan 2. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Saya terkesan dengan seorang sahabat di Facebook sekarang ini, saudara Muhammad Halimi. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya langsung tak pandai membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi saya suka menonton MQT, My Quran Time. Doakan saya pada satu masa nanti saya juga bisa membaca Al-Quran. Oh, itu dari mana Ustaz? Wallahu alam, Cik Muhammad Halimi kita. Oh, okey. Allahu Akbar Ustaz ya. Ya. Inilah rahmat dan juga anugerah Allah Ta'ala beri pada kita. Kita dapat bersama dengan kalamullah yang ini Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jika kita berkehendakkan kepada Al-Quran, kita bersama dengan Al-Quran, Al-Quran pasti akan bersama dengan kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan permudahkan kita untuk kita sama-sama mempelajari dan membaca Al-Quran. Kami doakan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua sahaja dapat menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya sikit demi sikit tak apa. Yang penting kita terus belajar dan belajar insya-Allah. Jadi kita nak sambung bacaan kita Ustaz. Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, teringat malam tadi di surah Ar-Rahman Kota Masai. Pasir Gudang. Mula ingat nak baca rendah saja pasal suara serak. Tapi bila sistem sound system itu speaker sedap tu, jadi semangat. Jadi semangat maknanya seronoklah, itu kepentingan maknanya Al-Quran dan suasana itu sendiri. Itu ucap tahniahlah kepada Ustaz Hisham Zulkifli kita dan juga sahabat-sahabat di surah Ar-Rahman Kota Masai Pasir Gudang atas menyediakan rumah Allah dengan sebegitu baik sekali dan para jemaah pun diharap terus untuk menyumbang dan juga mengimarahkan insya-Allah. Agama kita terus bersemangat dengan Quran Ustaz ya. Nama pun surah Ar-Rahman dan moga-moga tuan-tuan ya, kalau yang berada pada Ramadan ini yang kita nak cadangkan, kalau boleh cari banner ke, buat banner, kalau boleh beritahu My Quran Time pukul 12 ini. Pasal ada yang tak tahu juga. Malam tadi ada yang kata pukul 12 masih kata kan. Jadi tuan-tuan kalau dapat buat banner tempah designer ke, gantungkan agar kita boleh lebih tahu kelas percuma. Kelas percuma mungkin zaman sekarang ni PKP terhad kelas-kelas yang ada, tetapi ini harapnya menjadi bukti kita ni mengikut kepada Nabi Sulaiman ya, di mana bila ada tersilap itu minta ampun satu, tapi juga kalau boleh saya nak sebarkan mesej Tuhan ini kepada seluruh alam. Dia kata kalau boleh tak ada mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di, tidak ada kerajaan yang hebat lagi selepas ini, bukan pasal istilahnya tamak, tetapi kerana tamak pahala Ustaz. Take action ya. Baik, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita baca tuan-tuan dan puan-puan ayat 1 dan 2 Ustaz ya. Betul. Surah Az-Zumar di halaman 458. Jom kita cuba dengan bacaan sikah insya-Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم
Surah Al-Azim, inilah surah Az-Zumar, surah rombongan, ya, surah rombongan. Apakah rombongan-rombongan yang ada di hujung surah Az-Zumar ini? Ada dua jenis rombongan, Ustaz, ya. Rombongan orang-orang yang ikhlas, bukan rombongan Cik Kiah. Ya. Cik Kiah yang ikhlas, insya-Allah dia akan masuk ke syurga satu rombongan. Ya. Bagi tuan-tuan, bila tuan-tuan mengajak, ya, nanti tuan-tuan ajaklah, ya, satu lagi program yang akan ada di TV Al-Hijrah juga, Ustaz, ya, pukul 12 dan juga di beberapa siaran online, iaitu World Quran Hour. World Quran Hour, ya. Jadi tuan-tuan ajak biar rombongan demi rombongan, tapi sekarang tak boleh pergi ke Masjid Besi. Betul. Ya, masjid di Putrajaya. Tuan-tuan buat rombongan di rumah masing-masing, ataupun kalau ada tempat yang boleh berkumpul, dengan jaga SOP, jaga SOP, jangan sampai program-program ini pula yang menyebabkan susah kita, ya. Jadi pastikan pada 6 Mei, Ustaz, ya, 6 Mei pada pukul 12 tengah hari itu, kita nak ajak, kalau katakan ada yang tak pernah lagi tahu tentang My Quran Time ataupun Quran Hour. Quran Hour ini adalah program tahunan, ya, untuk kita sama-sama mendengar 1-2 ayat, ya, dalam program ini 30 ayat daripada surah Al-Mulk yang kita nak lihat apakah kandungannya. Harapnya sebagaimana dalam ayat surah Az-Zumar, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana, ataupun maha perkasa maha bijaksana. Kesannya apa? Bila kita sama-sama meraihkan Quran ini, ya, ramai lagi yang mendapat hikmah daripada Quran yang tuan-tuan kempenkan untuk kita sama-sama dengar, tadabbur, ya, agar dapat barakah yang sebentar tadi, Ustaz, ya. Menarik, nanti Quran Hour tu, Ustaz, ya. Ada pelbagai qori, ada pelbagai qori dan juga ada pentadabur pelbagai. Bukan saya je. Okay. Jadi insya-Allah kita nak dengar daripada beberapa tokoh, dan ini untuk kita respon pada ayat nombor 2. Sesungguhnya kami menurunkan padamu Alkitab bil haq, dengan kebenaran, dengan tujuan yang jelas, fa'budillah mukhlishan lahuddin, ya, untuk kita ini menjadi hamba yang khalis, yang ikhlas, subhanallah, pada Allah Subhanahu taala. Tidak ada cara lain, ya. Kalau kita tak kembali tengok balik apa isi Al-Quran, tidak mungkin jadi ikhlas. Ya, ada orang kata dia ikhlas, Ustaz, dia buat sembahyang 3 rakaat subuh, boleh tak, Ustaz? Okay, tak kena dah. Tak kena, kan? Ataupun dia tidak ikhlas, dia buat 2 rakaat, kemudian dia kata hebat juga saya ni, kan? Dia selfie-nya done, kan? Tapi rupanya tak habis lagi sembahyang sembahyang tarawih, kan? Jadi ikhlas amat penting untuk amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ikhlas ini adalah ciri rombongan, ya, yang akan dihantar ke syurga, dialu-alukan oleh para malaikat apabila kita lihat pada hujung surah Az-Zumar pada juz 24. Hari ini kita tak tengok, kita nak tengok seterusnya pada halaman 459, iaitu bercerita tentang orang kafir ini tidak konsisten dalam berhujah, ya, tetapi orang beriman dia konsisten, dia istiqamah dalam psikologi dia. Antara ayatnya apa? Kita lihat pada ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 cerita tentang apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pada Tuhan. Tetapi apabila dia mendapat nikmat, memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia doa kepada Allah sebelum itu. Ada COVID-19, Ustaz, ya. Dia ketika ni rasa minta tolong apa sebagainya, saya akan, tapi bila katakan dah okey, dia kembali balik melawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak jadi begitu. Kalau boleh kita jadi ayat 9. Amman huwa qanit, ya, iaitu orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Tuan-tuanlah itu, ya. Kita doakan, Ustaz, ya. 10 hari terakhir dah ni. Allahu akbar. 10 hari terakhir, ya. Jangan kita rasa macam susah, kan? Itu susah kalau kita rasa di sana nanti senang. Kan? Senang ke susah? Kalau sana nak susah, kat sini susah. Betul. Tapi kalau kat sini senang untuk beribadah, kita push diri kita, insya-Allah kita di sana nanti akan mendapat hasanah, ya, dapat kebaikan yang banyak. Dan ini ciri rombongan yang ikhlas, ya, rombongan yang ikhlas yang Allah nyatakan pada ayat 11, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, ya. Jadi ada perkataan-perkataan orang yang menjadi geng Cik Kiah ikhlas, rombongan Cik Kiah yang bagus, ya. Tetapi kalau kita ambil yang lain, dalam ayat ini Allah kata pada ayat 17, wallazi najtanibu taghut, orang yang bertakwa ini menjauhi taghut,
Orang yang tidak ikhlas ni dia mendekati pada tagut. Apa tagut? Yang lain daripada al-haq. Ya, lawan kepada al-haq itu adalah tagut ataupun batil yang kita kena jauh bersama-sama. Dan sifat orang yang ikhlas ini juga dia menyebabkan jadi ulul albab. Dalam surah ini dia ada dua tempat ulul albab, ayat 9 dan ayat yang ke-18. Nak minta ustaz baca satu. Okey, kita baca ayat yang ke-18. 18 tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang ke-18. Nak air ustaz. Sekejap lagi. Okey. Maghrib nanti ya. Nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-18 jom kita baca. Sonok maknanya bulan ini bulan yang memang kita struggle, bulan yang kita all out dengan Al-Quran. Jadi tanyalah pada sahabat-sahabat juga yang terus committed dengan Al-Quran. Nanti sebarkan. Kalau kita committed ini nanti dapat minuman yang tak dahaga-dahaga dah. Allahu akbar. Kan kita minum kalau kat syurga itu bukan kerana dahaga. Allah. Pasal happy-happy. Allah suka-sukanya. Suka-suka je. Cari saya nanti ya. Insya-Allah doa Ustaz. Allah. Amin ya Rabb. Okey. Kita baca ayat yang ke-18, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita cuba jiharkan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Iaitu mereka yang mendengar kata-kata lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah yang digelar ulul albab. Iaitu kita dengar elok-elok tuan-tuan sesuatu perkara dan kemudian baru ikuti dengan cara yang terbaik. Ya, ambil yang terbaik. Bukannya kalau dapat dia mesej ustaznya terus forward. Kan? Ataupun tak nak dengar daripada orang lain. Saya saja yang betul. Itu bukan ciri ulul albab, itu ahmad albab. Ya, ahmad albab ni dia tak selamat. Yang selamat yang dapat syurga, yang jadi rombongan Cik Kiah ke syurga itu ialah ulul albab yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lapangkan dada kita ya untuk Islam. Amin. Sebagaimana ayat 22 mendapat nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bersama mengingat Allah dengan selalu membaca kalam Allah Al-Quran Al-Karim. Bersama Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi alhamdulillah yang lupa untuk kita terus bergabung dengan Al-Quran Ustaz. Pagi-pagi kita baca dua halaman. Dan dia kita sambung pula dekat sini subhanallah. Jadi terus ikuti. Saja. Jom kita sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah perkenankan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Kami kini menghampiri 10 yang akhir dalam Ramadan ini, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami, agar diampunkan dosa-dosa mak ayah kami, agar dikurniakan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka kasih buat kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Begitu juga ibu dan ayah mertua kami, ampunkan dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kami masih punya ayah, masih punya emak, jadikan kami anak-anak yang senantiasa berusaha gembirakan hati mereka, khidmat buat mereka sedaya upaya kami, ya Allah.
Dan andai ada di antara kami yang kini ibu atau ayahnya atau kedua-duanya telah pergikan meninggalkan mereka, jangan kau jadikan kami anak-anak yang lupa akan ibu dan ayah kami keseorangan di kubur sana. Keseorangan, kegelapan, kesempitan, ketakutan, ya Allah di kubur sana. Mereka menunggu mana doa anak-anakku yang masih hidup, mana doa anak-anakku yang berjaya semuanya masih hidup, mana amal soleh mereka, ya Allah. Mudah-mudahan dengan yang demikian, kita pula di saat keseorangan nanti, anak-anak kita pula tidak lupa untuk doakan keampunan, kesejahteraan buat kita, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan mata kami suka melihat Al-Quran dan membacanya, mulut kami fasih, mudah membaca kalam-Mu, ya Allah. Telinga kami, telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Hati kami, hati yang senantiasa dikuatkan oleh-Mu, ya Allah, untuk kami menghayati, mentadabbur dan mengamalkan isi kandungnya, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Tuan-tuan, kita doa agar Allah menjadikan kita ya bersama Al-Quran dicerahkan dan kita committed ya untuk bersama menyebarkan Al-Quran ini, berkongsi dalam tabung gerakan Al-Quran yang tuan-tuan boleh menyumbang dan juga memberikan lebih banyak idea macam mana mesej daripada Al-Quran ini sampai ke seluruh pelosok negeri ya. Ada statistik yang disampaikan sebentar tadi, tetapi kita mahu kalau boleh qaryah kita setiap ahlinya mampu memahami, dan salah satu platformnya adalah dengan kita cadangkan kepada My Quran Time. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, Ustaz. Kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa esok juz yang ke-24 My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.